A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Berjumpa lagi untuk kelas ataupun ceramah khas yang dianjurkan oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Jadi kelas hari Selasa ni ataupun kelas khas Selasa adalah ditaja oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Yang mana NGO ini juga antara aktiviti mereka ialah memberi menyalurkan bantuan kepada asnaf, orang miskin, anak yatim, membantu untuk mengadakan kelas agama, kelas Al-Quran di sekitar Lembah Kelang, dan juga menaja guru-guru Al-Quran di sekitar Kuala Lumpur. Jadi bagi siapa yang nak membantu boleh buka Facebook PQDM. Okey, tajuk hari ini ialah mengaku beragama tapi masih mengikut jejak langkah syaitan. Jadi ramai yang beragama, bila sebut beragama mana sepatutnya dia hanya ikut perintah Allah, hanya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi realitinya, hakikatnya sebenarnya dia ikut semua. Yang Allah pun dia ikut, yang sunnah Nabi pun dia ikut, dan yang sunnah syaitan pun dia ikut. Yang ni yang Allah sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 4 ayat yang Allah sebut secara jelas, jangan kamu mengikut langkah syaitan. Dan larangan ini Allah tuju khusus untuk orang beriman. Maknanya bila Allah larang orang beriman, makna ada orang beriman yang mengaku beriman tapi masih mengikut jejak langkah syaitan. Jadi semoga tadabbur kita pada kali ini akan mendedahkan kesilapan, kelemahan kita, dan akan membongkar tipu daya syaitan yang selama ni kita tertipu. Yang selama ni kita rasa kita dah betul, kita dah rasa kita ikut Quran dan Sunnah sepenuhnya. Tapi rupa-rupanya sebenarnya dalam mengikut Al-Quran, dalam mengikut Sunnah, kita juga mengikut Sunnah syaitan. Kita juga mengikut jejak langkah syaitan setiap hari. Jadi syaitan ni Allah kata musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Tapi walaupun Allah kata musuh yang nyata, dan walaupun ramai orang baca ayat ni, innahu lakum aduwwum mubin, tapi ramai yang menjadikan syaitan bukan musuh. Mereka menjadi teman baik. Syaitan tu menjadi teman baiknya ketika makan, dia membazir, dia melampau. Ketika berwuduk, dia menjadikan syaitan temannya, penasihatnya, membazir. Ketika tidur, tak sempat baca doa, terus tidur, dia menjadikan syaitan temannya. Ketika bermusafir, ketika melancong, dia berkawan dengan syaitan. Yang Allah kata itu adalah musuh kamu. Jadi bagaimana manusia menjadikan musuh sebagai teman ataupun penasihatnya? Mana tak boleh nak digambarkan bila musuh yang paling jahat menjadi teman baik kita. Kemudian kita akan sebut langkah-langkah syaitan, khutwat, langkah-langkah syaitan untuk merusakkan
manusia. Dan target paling utamanya ialah nak menjadikan manusia penghuni neraka bersama mereka. Okey, asas untuk kita tadabbur pada pagi ini ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 208. Kemudian beberapa ayat yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 208. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu. Wahai wahai orang yang mengaku. Amanu makna wahai orang yang mengaku bahawa Allah adalah Tuhannya. Jadi ayat ini bukan Allah tuju pada semua manusia. Allah tuju kepada orang tertentu sahaja, iaitu orang yang mengaku dia beriman kepada Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabbah. Orang yang mengaku dia beriman kepada hari akhirat. Orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada orang ini Allah nak bagi tahu. Dan sebagaimana saya selalu sebut, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, apa yang patut kita fikirkan? Bila Allah sebut je dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu, apa yang patut kita fikirkan? Yang patut kita fikirkan ialah sebagaimana yang diberitahu oleh seorang sahabat yang merupakan pakar mentafsirkan Al-Quran dan antara orang yang paling banyak mendapat Al-Quran direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut je wahai orang beriman, maka sesiapa yang mengaku beriman wajib dia berhenti, wajib dia memerhati apa yang Allah nak sampaikan selepas dipanggil wahai orang beriman. Kenapa? Sebab kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut wahai orang beriman, pasti ada perintah yang Allah nak perintah yang wajib kamu ikut, ataupun ada larangan yang Allah nak larang yang wajib kamu tinggalkan. Maksudnya apa yang Allah nak sampai selepas ini ada kaitan dengan pengakuan kamu sebagai orang beriman. Maknanya kalau kamu dengar, kamu ikut, itulah bukti kamu beriman. Dan sebaliknya kalau kamu tak dengar ataupun kamu dengar tapi tak ikut, itulah bukti sebenarnya kamu tidak beriman. Jadi berapa ramai yang mendengar ayat, yang membaca ayat ya ayyuhallazina amanu terus di jalan. Sebenarnya itulah bukti dia tak beriman walaupun mulutnya membaca Al-Quran. Walaupun mulutnya khatam 30 juzuk, tapi dia tak perhati apa yang Allah nak sampaikan. Maknanya dia bukan orang beriman. Analoginya, dalam kelas cikgu bagi tahu wahai pelajar. Bila cikgu bagi tahu wahai pelajar, pertama cikgu nak bagi tahu kamu semua ni adalah pelajar. Makna satu tanggungjawab yang besar dan mulia. Pelajar adalah orang yang belajar, orang yang nak ilmu. Maka itu satu kemuliaan. Jadi cikgu nak muliakan pelajar, cikgu panggil wahai pelajar. Yang kedua, cikgu nak beritahu bila kamu jadi seorang pelajar, bila kamu masuk dalam kelas dan mengaku sebagai seorang pelajar, ada tanggungjawab. Maka sebab tu dipanggil wahai pelajar. Dia tak panggil nama. Wahai Muhammad, wahai Ali, tak. Kalau wahai Muhammad, mungkin dia nak beritahu tak ada kaitan dengan pelajar. Mungkin kaitan sebagai anak seseorang ataupun anak jirannya. Bila sebut wahai pelajar, ada kaitan dengan tugas kamu, tanggungjawab kamu sebagai pelajar. Kemudian yang ketiga, cikgu nak beritahu, tanda betul-betul kamu nak belajar, kamu kena dengar apa yang cikgu cakap. Sebab lepas ni ada perintah, ada arahan, ada peraturan yang cikgu nak beritahu dan kamu kena ikut kalau kamu seorang pelajar.
Jadi dalam ramai-ramai itu ada seorang pelajar buat tak tahu je. Maka sebenarnya dia bukan pelajar. Hari besok pun cikgu cakap yang sama, wahai pelajar, dia buat tak tahu. Cuba bayangkan berapa banyak kerugian pelajar yang bila cikgu bagi tahu tentang tanggungjawab seorang pelajar, dia buat tak tahu. Cuba bayangkan berapa banyak dia rugi. Peraturan sekolah dia tak tahu, bagaimana nak berjaya dia tak tahu, bagaimana nak lulus peperiksaan dia tak tahu, berapa banyak dia rugi. Maka begitulah orang yang baca Quran, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, dia buat tak tahu, dia jalan je. Berapa banyak dia rugi. Walaupun umurnya sudah 60 tahun. Walaupun dia sudah khatam berpuluh kali. Tapi dia tak akan menempuh jalan yang Allah suka. Sebab yang Allah nak cakap, dia tak faham. Dia tak akan menempuh jalan menuju ke syurga. Sebab yang Allah saja yang layak memberitahu jalan ke syurga. Tapi yang ketika Allah beritahu jalan ke syurga, dia buat tak tahu. Cuba bayangkan berapa banyak orang yang membaca Quran tapi rugi setiap hari. Walaupun mulutnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengar, wahai orang yang mengaku beriman. Okey, apa perintah Allah? Udkhulu, masuklah. Masuklah oleh kamu. Kalau kamu beriman, ini perintah. Biasa kita dengar, wahai orang beriman, dirikan solat. Wahai orang beriman, puasalah. Wahai orang beriman, keluarkan zakat. Wahai orang beriman, lakukan haji. Kita tak dengar ataupun kita tak faham bahawa sebenarnya perintah Allah terlalu luas. Ada perintah suruh solat, ada perintah suruh puasa, ada perintah suruh haji dan umrah, tapi ada perintah suruh masuk. Maknanya perintah masuk ni sama dengan perintah solat. Perintah puasa sama dengan perintah masuk. Masuk apa ni? Fis silmi. Masuklah ke dalam silmi. Dia ada dua bacaan, dua qiraat. Nak baca silmi pun boleh, nak baca salmi pun boleh. Sin baris bawah, silmi pun betul. Sin baris atas pun, salmi pun betul. Ada pendapat ulama tafsir mengatakan kalau silmi makna dia berdamai. Berdamai. Berhenti berperang. Kalau silmi. Kalau salmi makna dia Islam. Tapi pendapat yang paling tepat dan paling masyhur ialah silmi, iaitu maksud dia ialah Islam. Masuklah ke dalam Islam. Kenapa Allah tak kata Islam? Silmi ni makna berdamai. Silmi makna dia berdamai ataupun selamat. Jadi Allah tak sebut Islam. Islam makna dia serah diri. Jadi bila kita serah diri kepada Allah, serah diri pada agama Allah, apa hasilnya? Hasilnya ialah silmi. Kita akan selamat. Jadi daripada sini Allah nak beritahu hanya satu je agama yang boleh menyelamatkan kamu dunia dan di akhirat, iaitu agama Islam. Bila kamu Islam, kamu silmi. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, aslim taslam. Serahlah diri kamu kepada Allah, taslam, kamu akan selamat. Ini ramai orang tahu, kalau nak selamat, serah diri pada Islam, serah diri pada Allah, selamatlah kamu walaupun berada di mana. Tapi ramai yang tak ikut. Walaupun ramai yang tahu, tapi ramai tak ikut. Sebab tu kehidupan mereka tak selamat. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, iman mereka tak selamat. Sebab apa? Mereka tak serah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata masuklah fis silmi, ke dalam Islam. Kafah. Kafah keseluruhan. Jadi kata ulama, masuk ke dalam Islam keseluruhan. Apa maksud dia? Iaitu taatlah, iltizamlah, istiqamahlah dengan perintah Allah, dengan hukum hakam Allah keseluruhannya. Ataupun maksud sebaliknya, jangan ambil Islam mengikut pilihan ataupun apa yang kamu suka. Makna bila kita ambil Islam mengikut apa yang kita suka ataupun pilihan kita, maka kita mengingkari perintah Allah.
Islam bukan agama pilihan. Islam bukan agama pilihan. Apa yang kita nak, kita ambil. Apa yang kita tak nak, kita tinggal. Bukan. Itu bukan Islam. Sebab itulah Allah mencela orang yang mengambil agama mengikut pilihan masing-masing. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 85. Surah Al-Baqarah ayat 85. Ayat tu panjang, ambil yang bahagian tengah. Afatu minuna. Kemudian dah ada dah. Fama jaza'u khizyun kemudian walahum okey. Ayat ni Allah nak mencela orang Yahudi, tapi pengajarannya adalah untuk semua. Al-ibrah laisa bi khususis sabab walakin bi umumi al-lafzi. Ayat ni turun kepada orang Yahudi, Allah nak mencela orang Yahudi, tapi pengajarannya untuk semua. Makna Allah nak bagi amaran, boleh berlaku pada orang Yahudi, boleh berlaku pada orang Nasrani, dan boleh berlaku pada orang yang mengaku beriman. Apa dia tu? Apa yang Allah cela ni? Afatu'minuna, adakah patut tu'minuna, kamu beriman bi ba'dil kitab, dengan sebahagian kitab? Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian kitab? Wa takfuruna bi ba'di, dan kamu wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur, kamu ingkar. Tengok Allah guna bahasa. Mula-mula Allah kata beriman, lepas tu Allah guna apa? Takfurun. Pengajarannya apa? Maknanya kalau kita beriman separuh dan sebahagian lagi kita tak beriman, walaupun satu ayat aja, maka Allah guna perkataan takfurun. Maknanya Allah nak bagi tahu, bila kamu tolak sebahagian walaupun satu ayat, sebenarnya kamu telah kafir. Allah tak kata, Allah boleh nak pakai ni, afatu'minuna bi ba'dil kitab wala tu'minuna, dan kamu tak beriman. Jadi makna sama je, takfuru dengan tak beriman, la tu'minu dengan takfuru, makna sama. Tapi bila Allah kata, adakah patut kamu beriman dengan sebahagian dan kamu tak beriman, mungkin orang masih rasa dia belum kafir, cuma tak beriman je. Maka Allah nak jelaskan bahawa sebenarnya bila kamu tolak sebahagian Al-Quran, ataupun kamu tolak walaupun satu ayat, sebenarnya kamu telah kafir. Jadi satu, Allah nak beritahu tolak walaupun sebahagian. Yang kedua, Allah nak beritahu apa hukum menolak sebahagian. Hukumnya ialah kafir.
Kemudian Allah begitu, apa akibat? Orang yang ambil sebahagian tolak sebahagian. Orang tak masuk Islam kafah keseluruhan. Apa akibat dia? Kat dunia dan di akhirat. Allah sebut dua. Fama jaza'u, maka tidak ada balasan man yaf'al zalika, siapa yang buat demikian. Tak ada balasan sesiapa yang ambil sebahagian tolak sebahagian, melainkan illa khizyun. Satu khizyun. Khizyun makna kehinaan fil hayatid dunia. Dia hidup dalam kehinaan. Dia hidup dalam kehinaan. Macam orang Yahudi, dia ambil kitab Taurat, kononnya lah. Ada sebahagian dalam kitab Taurat dia beriman, tapi ada sebahagian dia tak beriman. Yang cerita pasal Muhammad dia tolak. Maka orang Yahudi di zaman Nabi dapat khizyun, penghinaan. Iaitu semua orang Yahudi, 3 kumpulan di Madinah dihalau dalam keadaan hina. Itu di dunia. Dan di akhirat, wa yaumal qiyamah, di akhirat besok azabnya yuradduna, mereka dikembalikan ila asyaddil azab, kepada azab yang lagi pedih. Kepada azab yang lagi pedih. Jadi dalam ayat ini Allah nak mencela siapa ni? Orang Yahudi. Okey, apa sebab Allah mencela? Sebab bukan mereka tolak semua Al-Quran ataupun semua kitab Allah. Tak, mereka terima sebahagian tapi tolak sebahagian. Itu pun sebenarnya tercela. Kemudian yang ketiga, Allah nak beritahu orang yang ambil sebahagian, tolak sebahagian, kehidupan mereka okey tak kat dunia? Tak, Allah kata khizyun. Dia akan hidup dalam keadaan hina. Dan di akhirat besok, dia akan diazab dengan azab yang lagi pedih. Kenapa? Sebab dia telah menjadi kafir. Adakah dia tak beriman ke semua? Tak. Dia beriman sebahagian. Jadi, ayat ni menghuraikan maksud ayat ni. Islam tak boleh ambil sebahagian, tolak sebahagian. Saya bagi contoh, ulama bagi contoh. Ada tak orang yang ambil sebahagian, tolak sebahagian? Masya Allah, ramai. Ramai. Saya bagi contoh yang berlaku di zaman Nabi sendiri pun dah ada. Bila Nabi wafat, ada yang beriman, lepas tu tak bayar zakat. Dia salat, dia puasa, dia haji, dia umrah, tapi tak bayar zakat. Ini termasuk ni orang yang tak masuk Islam keseluruhan. Orang yang beriman sebahagian dan tolak sebahagian. Maka orang macam ni, Abu Bakar kata apa? Aku akan perangi, la uqatilannahum. Aku akan perangi mereka. Siapa ni? Orang yang membezakan antara zakat dengan solat. Dia membezakan. Solat, dia solat. Tapi bila bab zakat, dia tak keluarkan. Sedangkan yang perintah solat, Allah, dan yang perintah zakat, Allah yang sama, Tuhan yang sama. Jadi Abu Bakar kata apa? Aku akan perangi. Maksudnya Abu Bakar akan perangi dan sampai bunuh. Kenapa? Sebab dia beriman sebahagian dan kufur sebahagian. Ada orang yang puasa tapi tak solat. Ini pun sama. Dalam masyarakat kita pun ada ni. Puasa tapi tak solat. Bulan Ramadan puasa tapi tak solat. Dia sebenarnya dia tak beriman kepada Allah. Dia kufur. Ada orang terbalik, solat tapi tak puasa. Pun ada, ramai. Ada orang yang solat, puasa, haji, sedekah. Tapi bila amalan ibadat yang dia lakukan, dia tak ikut sunnah Nabi. Maka kata ulama, ini juga termasuk orang yang tak masuk Islam secara keseluruhan. Solat, asasnya dia ambil. Solat 5 waktu. Solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama aja. Tapi cara solat tak ikut Nabi. Ikut suka dia je. Solat lambat, solat seorang kat rumah, solat cepat. Maka orang ni sebenarnya termasuk ni. Beriman sebahagian dan ingkar sebahagian. Ada orang berzikir tapi tak ikut zikir Nabi. Dia ikut zikir guru dia. Pun termasuk ni. Termasuk. Itu makna keseluruhannya. Saya bagi analogikan. Saya kata kepada pelajar saya, masuk kelas.
masuk ke dalam kelas. Dia masukkan badan dia, satu kaki dia tak kat luar. Dia masukkan badan dia tapi satu kaki di luar. Orang ni, pelajar ni sebenarnya masih tak ikut perintah saya. Sebab saya kata masuk keseluruhannya. Maka begitulah ramai yang masuk Islam. Solat dia masuk Islam, nikah kahwin dia masuk Islam, haji dia masuk Islam, bercerai dia masuk Islam. Tapi bila pergi kenduri dia tak ikut Islam. Bila anak dia kenduri dia tak ikut Islam. Bila melancong tak ikut cara Islam. Ini termasuk orang yang masuk sebahagian. Apa yang dia rasa selesa, apa yang dia rasa dia boleh terima, maka dia pun ikut. Apa rasa yang tak boleh, ditinggalkan. Dan kita tengok kan, saya pernah sebut beberapa kali, berapa ramai yang belajar agama, berapa ramai yang kaki masjid, berapa ramai yang kaki umrah tapi isteri buka aurat. Dan dia berjalan pula keluar dengan isteri yang buka aurat. Anak perempuan buka aurat pakai seluar ketat, dia keluar pula. Sedangkan dia ni kaki masjid, dia ni selalu pergi umrah, dia ni selalu pergi kelas. Makna apa tu? Dia tak masuk Islam keseluruhannya. Dia ambil apa yang dia suka, aku pergi kelas, anak aku tak pergi, tak ada masalah. Itu urusan dia. Sedangkan Allah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Tengok-tengok dia ambil sebahagian, dia jaga diri dia je. Ahli keluarga dia tak jaga. Maka orang ni termasuk, kata ulama, termasuk orang ni menyerupai orang Yahudi. Sebab yang suka ambil apa yang dia suka, tinggal apa dia tak suka ialah perangai orang Yahudi. Islam tak ada pilihan. Cuba buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la fi sudurihim fi apa? Fi anfusihim fima summa la yajiduna fi anfusihim Okey. Tengok beriman bukan pilihan. Tak boleh kita pilih-pilih ikut suka kita. Bahkan kalau ikut ayat tadi, kalau pilih apa yang kita suka, tolak yang kita suka, sebenarnya tak beriman. Walaupun sebahagian tu kita dah beriman. Beriman mesti kafah. Okey, maksud ayat ni juga menjelaskan apa maksud yang kita tadabbur ayat 208 surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Fala wa rabbika. Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah, satu benda besar. Bila Allah bersumpah, satu benda yang besar dan penting. Kemudian Allah bersumpah pula dengan siapa ni? Biasa Allah bersumpah dengan makhluk dia. Wasyamsi demi matahari, wal asri demi masa, wal duha demi waktu duha. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Makna benda tu lagi besar dan penting. Apa dia? Fala wa rabbika. Maka demi Tuhan engkau, wahai Muhammad.
Demi Tuhan engkau, wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka sebenarnya tak beriman. Mereka yang mengaku beriman sebenarnya tak beriman. Habis bila dia beriman? Bila dia buat apa yang seterusnya. Hatta sehinggalah yuhakkimuka, sehinggalah mereka menjadikan engkau hakim. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan. Bila mereka ada masalah, berbeza pendapat, bercanggah apa semua, maka dia cari engkau. Kalau engkau tak ada, dia cari hadis engkau sebagai kata putus. Bila engkau cakap macam ni, hadis engkau cakap macam ni, apa sikap orang yang beriman? Summa la yajiduna. Dia terima engkau sebagai hakim, sebagai pemutus. Lepas dia terima, step kedua apa dia? Summa la yajiduna. Kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam diri-diri mereka, harajan. Haraj ini rasa apa? Haraj rasa tak puas. Ada orang terima sunnah Nabi, tapi hati rasa tak puas. Sebab dia rasa yang masyarakat buat tu bukan salah pun. Jadi dia terima dalam keadaan hati dia tak puas. Pun belum beriman. Allah bersumpah, belum beriman. Jadi step pertama, apa masalah? Rujuk kepada Quran dan hadis. Step yang kedua, jangan ada rasa tak puas. Islam tak boleh ikut apa yang kita rasa betul, tak boleh apa yang kita puas hati. Islam ikut apa yang Allah cakap, apa yang Nabi cakap. Walaupun hati tak puas, wajib ikut. Kemudian mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan. Step yang ketiga, wa yusallimu taslima. Step yang ketiga ialah dan mereka menerima ataupun menyerah diri kepada Islam, kepada Allah, taslima, dengan sepenuhnya. Ini menghuraikan ayat ini, fis silmi kafah. Jadi ayat ni Allah nak bagi tahu bukti iman. Satu, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Sebab itulah bila kita terima hadis ke, terima apa-apa amalan ke, zikir ke, wajib kita rujuk. Tanya, hadis ada tak hadis? Kalau ada hadis, sahih ke tak? Kalau tak sahih, jangan buat. Kalau tak ada hadis, lagi tak boleh buat. Itu tanda pertama kita beriman. Yang kedua, hati puas. Mesti puas. Kenapa kita tak boleh puas? Sedangkan itu daripada Allah. Walaupun bunyinya hadis Nabi, tapi dia adalah wahyu daripada Allah. Kenapa kita tak boleh puas daripada pencipta langit dan bumi? Kenapa kita tak boleh rasa yang Allah suruh tu adalah yang terbaik? Yang Allah tanya dalam surah At-Tin semalam kan, alaisallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pencipta, pembuat undang-undang? Adakah bukan Allah yang terbaik? Kenapa kamu masih tak boleh terima dan masih boleh terima pandangan orang, sedangkan yang Allah adalah pencipta manusia? Jadi bila terima, hati jangan ada rasa tak puas, bahkan kena yakin inilah yang terbaik. Yang ketiga, serah ke semua aspek kehidupan. Jangan serah bab solat je. Bila solat, dia cari hadis Nabi. Bila nak pergi umrah, dia belajar ikut cara Islam. Tapi dalam bab akhlak, fail. Akhlak ikut suka dia je. Dia nak marah, dia nak pukul, dia nak lepaskan geram, tak boleh. Kena serah dalam semua aspek kehidupan. Dalam bab ibadat, dalam bab akhlak, dalam bab pergaulan, dalam bab pendidikan anak. Jangan masa nak kahwin ikut cara Islam.
Tapi masa bergaul dengan isteri, ikut nafsu. Masa nak dapat anak, cari ustaz. Cari nama-nama yang Islami. Tapi masa mendidik anak, ikut kepala dia je. Ikut apa yang orang ramai kata terbaik. Ini tak boleh. Ini ada perangai orang Yahudi. Apa yang dia suka, yang berkenan di hati, okey, ikut Islam. Bila nak bercerai, ikut Islam. Tapi bila nak kahwin, cara kahwin, tak ikut Islam. Semua nak kahwin, cari wali, cari saksikan, ikut Islam. Cari imam. Tapi pergaulan antara suami isteri dan juga masa dapat anak dan mendidik anak, semua ikut kepala dia je. Tak boleh. Islam kena masuk keseluruhannya. Okey? Okey, kita sambung. Lepas tu Allah kata apa? Ada satu kisah Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, masa dia melakukan haji, dia buat sesuatu, saya tak ingat dia buat sesuatu, dan bila sahabat yang lain melihat, dia kata apa? Bapa kamu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab siapa? Orang sahabat yang kedua terbaik selepas Abu Bakar. Umar ibn Khattab yang Nabi kata layak menggantikan Nabi kalau ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Umar ibn Khattab yang Nabi kata ada satu syurga istana yang hebat, yang tinggi, tempat itu adalah tempat Umar ibn Khattab. Jadi bila Abdullah bin Umar buat sesuatu ketika melakukan haji, sahabat lain mengatakan, bapa kamu Umar ibn Khattab tak buat benda ni. Kenapa kamu buat? Maka apa jawapan Abdullah bin Umar? Dia kata, siapalah Umar? Siapalah Umar bila dibanding dengan Rasulullah? Tengok, keimanan para sahabat kepada Nabi mengatasi keimanan kepada bapa, ibu bapa sendiri, walaupun bapaknya sahabat, walaupun bapaknya ahli syurga. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita sebut je Nabi buat, kita kata apa? Guru saya belajar macam ni. Guru saya ni belajar banyak tempat. Jadi tak salah. Siapa guru kamu dibanding dengan Nabi? Siapa guru kamu dibanding dengan Umar? Kalau Abdullah bin Umar pun tak ikut bapa dia, walaupun sahabat, walaupun ahli syurga, sebab bila dibanding dengan Nabi, semua yang lain rendah. Maka siapa guru kamu dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benda-benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Tengok-tengok solat tak sama dengan Nabi. Tengok-tengok zikir macam-macam baca. Kadang-kadang baca Qul Huwallah 100 kali sehari sebelum tidur. Belajar Quran, belajar sunnah. Tengok-tengok baca Qul Huwallah 100 kali sebelum tidur. Mana dia dapat? Mana dia dapat? Wallahu a'lam. Okey? Kemudian Allah kata apa? Wala tattabi'u. Dan jangan kamu ikut. Ni tajuk kita kan. Mengaku beragama tapi masih ikut jejak langkah syaitan. Sebab itulah Allah kata, Allah bukan setakat perintah. Ada satu lagi, larangan. Jadi larangan ni melengkapkan lagi perintah tu. Perintah apa dia? Masuk Islam ke semua sekali. Kadang-kadang orang dah masuk tapi lepas tu dia keluar balik. Maka Allah nak lengkapkan perintah itu supaya sempurna. Allah bagi satu lagi larangan. Apa dia? Wala tattabi'u. Dan jangan kamu ikut khutwat, langkah-langkah syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jadi Allah tak kata jangan ikut syaitan. Beza tak? Jangan ikut syaitan dengan jangan ikut langkah syaitan. Dan kalau kita perasan dalam Al-Quran, Allah sebut 4 kali, 4 ayat. Jangan ikut langkah syaitan. Jadi soalan,
Kenapa Allah tak larang jangan ikut syaitan, tapi Allah larang jangan ikut langkah syaitan? Beza tak? Beza ke? Apa beza dia? Jangan ikut syaitan dengan jangan ikut langkah syaitan. Sebenarnya Allah nak beritahu, syaitan ni pengalaman dia sangat besar dan sangat lama. Dalam apa? Pengalaman apa ni? Kita ingat, kena ingat sejarah syaitan ni. Bila dia diperintah oleh Allah supaya sujud pada Adam, dia engkar. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabur, dia sombong. Lepas tu Allah laknat dia. Lepas Allah laknat, apa dia buat? Fa'anzirni, dia minta supaya Allah tangguhkan. Tangguhkan maksudnya panjangkan umurnya. Sampai bila ni? Sampai bila? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkan. Faham? Hari dibangkitkan, bukan sampai mati. Makna apa? Dia nak panjang umur sampai melepasi alam kubur. Sebab bila mati belum dibangkitkan. Yang dia minta bukan setakat mati, panjang umur sampai hari dibangkitkan. Okey. Kita biasanya minta panjang umur nak apa? Manusia bila minta panjang umur nak buat apa? Okey? Ayat bawah ni saya belum hurai lagi. Tunggu. Ini surah Al-Baqarah ayat 168. Soalan. Kita kalau biasalah orang Melayu kan. Orang Melayu suka minta panjang umur. Kadang-kadang untuk orang pun dia minta panjang umur. Khususnya bila? Bila masa hari jadi tu. Bila hari jadi dia kata Allah panjangkan umur kamu. Padahal memang dah panjang sebab tu sambut hari jadi. Kalau tak panjang tak sampailah hari tu. Jadi biasanya orang Melayu minta panjang umur untuk apa? Biasanya nak berseronok, nak berehat, nak berjalan, nak menjadi lebih kaya, betul kan? Bagus tak tujuan tu? Mungkin bagus, mungkin tak bagus. Kemudian yang kita minta panjang umur sampai bila? Bukan sampai kiamat. Bukan sampai hari kebangkitan. Kita minta mungkin panjang umur setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi syaitan ni dia minta panjang umur sampai bila? Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, sampai yaumi ba'sun, sampai hari dibangkitkan. Kemudian syaitan minta untuk buat apa ni? Nak berehat? Bukan. Nak berjalan-jalan melancong satu dunia? Bukan. Nak apa lagi? Nak tengok anak cucu kahwin? Bukan. Habis nak buat apa? La'ughwiyannahum, untuk aku sesatkan semua manusia. Tengok jahatnya syaitan. Dia minta panjang umur bukan nak berehat, bukan nak tengok anak cucu kahwin, bukan nak besarkan bisnes dia, tak. Nak menyesatkan manusia seramai yang mungkin. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fatir, bukan surah Fatir ayat 6. Surah Fatir ayat 6. Lakum, kemudian innama fattakhizuhu innama hizbahu Surah Fatir ayat 6. Okey, cuba baca ayat ni. Baca ayat ni lagi kita rasa takut. Lagi kena berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Apa kata Allah? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah aduwwum mubin. Allah bagi tahu, Allah sayang pada kita. Betul lah Allah cipta syaitan, tapi
ada hikmahnya, ada kebaikan untuk kita. Kalau tak ada syaitan, mungkin kita masuk syurga paling bawah. Tapi sebab ada syaitan, kita berjihad, kita lawan nafsu, kita lawan syaitan, darjah kita tinggi, pahala kita pun lagi bertambah. Sebab ada apa? Ada cabaran. Cabaran tu salah satu daripada syaitan. Jadi Allah kata syaitan ni bagi kamu musuh. Dan musuh dia bukan kelabu, bukan tak clear, bukan samar-samar, aduwwum mubin, cukup jelas. Hari pertama dia dilaknat, terus dia bermusuh dengan siapa? Bukan Oh, tak ada. Ayat ni tak ada. Okey. Ayat atas ada aduwwum mubin. Jadi Allah kata syaitan tu bagi kamu adalah musuh. Maka Allah perintah fattakhizuhu, maka jadikan dia tu musuh. Tengok perintah Allah. Satu Allah kata syaitan musuh. Sepatut cukup. Bila Allah kata musuh, kita pun tak payah ambil lah. Tapi Allah perintah satu lagi. Jadikan dia betul-betul musuh. Jangan aku dah cakap musuh, tapi kamu jadikan dia kawan. Kenapa Allah larang ni? Allah kata dia musuh, kemudian Allah perintah satu lagi, jadikan dia betul-betul musuh. Kenapa? Sebab ramai manusia menjadikan syaitan kawan baiknya, qarin. Nak tahu tak berapa ramai ni yang jadikan syaitan tu yang asalnya musuh, tapi manusia jadikan dia kawan dia, qarin. Nak tahu tak berapa ramai? Dalam 1000 di akhirat besok, Allah kata kepada Adam, keluarkan kumpulan manusia dan untuk dihantar ke neraka. Maka Nabi Adam pun bertanya, keluarkan berapa? Allah kata keluarkan 999 orang ke neraka. Maknanya yang selamat seorang je. Jadi manusia menjadikan syaitan yang asalnya musuh tapi jadi kawan, berapa ramai? 999 daripada 1000. Ini mungkin termasuk kita, mungkin termasuk anak kita, saudara mara kita, jiran kita, sahabat andai kita. Berapa ramai yang salat tapi kawan dia syaitan. Berapa ramai yang pergi haji tapi kawan dia syaitan. Berapa ramai yang puasa Ramadan, puasa 6 tapi kawan dia syaitan. Nanti saya akan sebut cara ataupun langkah-langkah syaitan. Okey, kemudian tengok apa matlamat syaitan ni. Innama, Allah kata innama yad'u hizbahu. Syaitan yang musuh kamu ni yad'u, sentiasa fa'il mudhari'. Yad'u sentiasa mengajak, menipu dengan berbagai cara. Hizbahu, geng dia. Hizbah ni parti ataupun tim dia. Jadi syaitan ada tim dia, ada kumpulan dia. Kumpulan apa ni? Bukan pasukan bola, bukan MU, bukan parti, bukan pasukan yang nak mendaki gunung, tak. Pasukan yang nak memastikan manusia masuk neraka. Tim dia untuk apa? Liyakunu, supaya manusia menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka. Wali'azubillah. Tengok syaitan ni, satu dia minta panjang umur sampai hari dibangkitkan. Yang kedua, bukan nak berehat, bukan nak berseronok, bukan nak makan, bukan nak berniaga, tapi nak sesatkan manusia. Yang ketiga, apa matlamat utama nak sesatkan manusia? Supaya seramai yang mungkin menjadi penghuni neraka. Dan syaitan berjaya. Daripada 1999 menjadi ashabu as-sa'ir. Daripada 1999 syaitan berjaya menipu ataupun ramai manusia menjadikan syaitan itu kawan dan ikut khutwat, langkah-langkah syaitan, akhirnya bersama syaitan dalam neraka. Semoga Allah beri ilmu pada kita, sebab tanpa ilmu kita tak tahu tipu daya syaitan. Sebab itulah ilmu ni segala yang paling penting ilmu.
amalan, berapa ramai yang tertipu dengan amalan? Sebab apa? Tidak ada ilmu. Sebab itulah Nabi mengajar ilmu selama 10 tahun di Mekah. Masa tu ibadat tak ada. Solat, puasa, haji belum ada, belum diwajibkan. Sebab apa? Asasnya ilmu. Bahkan Nabi kata, kelebihan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang suka beribadat tapi tanpa ilmu, sama seperti kelebihan bulan dengan seluruh bintang. Bulan terlalu besar, terlalu terang dibanding dengan bintang kecil je. Jadi jangan tertipu dengan ibadat. Kelebihan duduk dalam kelas ilmu lebih besar daripada kelebihan orang duduk beribadat di masjid. Kadang-kadang dia solat duha, dia solat witir, macam-macam dia solat, tapi tanpa ilmu. Besok dia cerita pada orang, semua amalannya hangus. Sebab jahil. Okey? Ini matlamat utama syaitan. Maka sebab tu Allah kata, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya Allah bagi tahu sebab. Jadi cara nak mendidik anak, nak mendidik pelajar, bila suruh kena bagi tahu sebab. Kalau suruh solat kena bagi tahu kenapa kena solat, supaya pelajar-pelajar ataupun anak kita rasa puas dan rasa yakin sebab solat ni ada tujuan dan ada kebaikan. Begitu juga kalau kita larang anak jangan buat sesuatu, kena bagi tahu sebab, supaya dia taat, dia ikut perintah kita dengan penuh keyakinan dan rasa ada kebaikannya. Jadi di sini Allah kata jangan ikut langkah syaitan. Apa sebab? Sebabnya innahu, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Okey. Sekarang kita nak sebut apa dia khutwat. Tadi saya tanya soalan, kenapa Allah tak larang jangan ikut syaitan? Tapi yang ada ayat ialah jangan ikut langkah syaitan. Sebab Allah nak beritahu syaitan dia tak akan tipu secara direct. Dia tak kata pergilah berzina, kufurlah pada Allah, sembahlah berhala, tak. Sebaliknya dia ada strategi dia. Strategi itu dia panggil langkah, step by step. Step by step. Contohlah. Ini antara langkah-langkah syaitan. Pertama, ini saya ada sebut dalam video yang lepas kan. Cuma mungkin ada berbeza, itu sebagai penambahan. Langkah syaitan menghiaskan langkah syaitan pertama, menghiaskan amalan yang buruk. Bila dia hias, benda yang buruk nampak cantik lah, benda yang buruk nampak baik. Antara langkah syaitan Allah sebut dalam surah ni, surah Al-Baqarah ayat 168. Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah mimma fil ardi, apa yang di atas muka bumi. Makan apa? Halalan tayyiba, yang halal dan tayyib. Lepas tu Allah larang, wala tattabi'u, dan jangan kamu ikut apa? Langkah syaitan. Jadi di sini apa maksud langkah syaitan? Maksud di sini dalam ayat ni pastilah ada kaitan dengan perintah yang sebelum tu. Kalau perintah makan makanan halal dan haram, lepas tu jangan ikut langkah syaitan. Makna langkah syaitan apa dia? Makan makanan yang haram, makan makanan yang tidak tayyib. Kenapa ni? Ini ramai yang terlepas pandang ataupun tak sedar.
bahawa antara tipu daya syaitan ialah, antara langkah syaitan ialah nak memastikan kita makan makanan yang haram. Dalilnya ayat ni. Macam mana kita boleh makan, macam mana langkah syaitan dalam bab makanan? Ada dua langkah. Pertama, dia pastikan makanan kita makan, yang kita makan tu halal, tapi cara untuk dapatkan duit tu haram. Subhanallah, kadang-kadang kita tak sedar. Saya pernah sebutkan, syaitan nak pastikan duit kita jadi haram. Macam mana? Makanan halal, tapi sebab duit tu, cara dapat tu haram, maka yang kita makan tu jadi haram. Antara caranya ialah pastikan cara kita bekerja salah. Masuk pukul 8, balik pukul 5, tapi kita masuk pukul 9. Tapi gaji diberi mengikut waktu asal, iaitu pukul 8. Jadi 1 jam tu duit tu adalah haram. Sepatut balik pukul 5, kita balik pukul 4.30. Setengah jam tu adalah duit haram. Waktu berehat 1 hingga 2, tapi kita 12.30 dah keluar. Lepas tu pergi surau, balik ke office balik pukul 2.30. Antara tu duit haram. Kalau 1 jam 1 hari, sebulan, apa dia? Ini cara syaitan, langkah syaitan supaya kita makan benda yang haram, iaitu dengan cara kerja tu. Makanan halal, durian kita makan, kita beli, kita bayar, bukan curi. Tapi duit tu hasil kerja yang haram. Yang kedua, iaitu syaitan nak kita makan benda yang haram. Itu memang susah. Bagi orang Islam memang susah. Kita biasanya senang nak elak daripada makan benda haram. Tapi yang paling susah, nak elakkan daripada sumber. Okey? Dan kita kena ingat, syaitan berjaya menipu Adam dan Hawa dalam bab apa? Penipuan syaitan yang pertama kepada manusia yang pertama dan kepada Nabi yang pertama. Dalam bab apa? Dalam bab nafsu seks ataupun dalam bab makan minum. Dalam bab makan. Allah kata apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah. Sebelum tu Allah perintah pada Adam, makanlah semua. Makanlah apa yang kamu nak, bila-bila masa, banyak mana silakan, yang dalam surga. Tapi jangan dekat pokok ni. Jangan dekat pokok ni. Maknanya yang Allah izinkan semua pokok, yang Allah larang satu pokok je. Tapi akhirnya syaitan tipu Adam. Macam mana cara syaitan tipu ni? Step pertama, langkah pertama ni. Syaitan hiaskan amalan yang buruk. Apa dia amalan buruk? Makan buah ni. Makan buah ni jadi haram. Allah kata makan yang halal. Bila Allah kata jangan, jadi haram. Jadi syaitan nak Adam langgar perintah Allah, makan benda yang haram dengan cara apa? Menghiaskan amalan yang salah menjadi baik. Apa dia? Apa yang syaitan hiaskan? Okey, pokok ni bagi setelah dilarang dia jadi apa? Pokok al-mamnu'ah. Al-mamnu'ah. Jangan hampiri, jangan dekat pokok ni. Bila jangan dekat, mana dia mamnu'ah, dilarang. Tapi syaitan tak kata pada Adam, makanlah. Sebab dia tahu, kalau terus syaitan cakap pada Adam, makanlah pokok ni, Adam akan terus perasan, itu melanggar perintah Allah. Ini dia panggil khutwah, langkah, step by step. Iblis tak kata pada Adam, makan. Itu bukan khutwah. Itu jangan ikut syaitan. Ini maksud khutwah, iaitu cara strategi yang digunakan oleh syaitan supaya akhirnya manusia itu langgar juga perintah Allah secara tak sedar. Jadi caranya syaitan menghiaskan pokok yang dilarang, syaitan hias nampak cantik. Apa dia? Syaitan tukar nama. Tukar nama pokok apa?
Tukar nama Syajaratu Al-Khuldi. Pokok khuldi. Ni khutwah, langkah pertama syaitan, iaitu mengguna cara menghiaskan, mencantikkan benda yang salah. Jadi syaitan tukar nama daripada pokok yang dilarang menjadi pokok khuldi. Apa makna khuldi? Khuldi kekal. Khuldi ialah daripada khalidina fiha. Jadi Adam dengan Hawa bila duduk dalam syurga, tak payah bekerja, tak payah buat apa-apa, semua ada kat depan bila-bila masa, di mana-mana saja. Dia nak apa, dia nak minum apa, semua ada kat depan. Jadi bila dah dalam nikmat yang melimpah ruah, yang tak pernah terfikir, apa yang manusia nak lagi lepas tu? Kekal. Tengah-tengah Adam seronok duduk dalam syurga, syaitan tukar nama. Pokok yang dilarang menjadi pokok kekal. Bila sebut pokok kekal tu, Adam dah terlupa. Pokok tu adalah mamnu'ah, dilarang. Boleh? Sekarang berlaku tak strategi ni kepada kita semua? Benda yang tak baik ditukar nama. Banyak kan? Banyak. Contohnya, muzik. Ditukar nama apa? Seni. Bila sebut seni tu macam okey je. Seni muzik. Kadang-kadang lagu tapi tukar nama nasyid. Bila orang kata nasyid ni sama dengan lagu, dia kata apa? Alternatif untuk berdakwah. Tukar nama. Tapi akhirnya solat dia tak khusyuk juga. Muka tak nampak juga di masjid. Rasuah ditukar nama apa? Hadiah ataupun duit kopi ataupun bayaran riba dipanggil apa? Tukar nama apa? Bayaran perkhidmatan kan, ataupun faedah cantik kan, faedah ni benda yang baik tapi sebenarnya riba. Loteri tukar nama apa? Loteri kebajikan. Hiburan bunyi apa ni? Hiburan alternatif. Itu semua bahasa-bahasa yang syaitan guna, yang itu adalah langkah-langkah syaitan. Okey? Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua, melemahkan makna syaitan provok kita. Contohlah kita semangat nak buat sunat kan, kita semangat nak buat salat sunat, syaitan hasut kita pada, alah kamu ni salat fardu pun tak betul lagi, tak payahlah buat sunat. Kita nak puasa 6, baru nak start puasa 6, datang bisikan syaitan pada, puasa Ramadan pun kamu kelang kabut lagi kan, baru mula setahun, tak payahlah puasa sunat, betulkan yang wajib. Itu cara yang kedua. Dia menjadikan kita tak bersemangat nak beribadat. Kadang-kadang kita nak bangun malam, ya Allah subuh pun kadang-kadang lewat, tak payahlah bangun malam. Kadang-kadang kita nak bersedekah, syaitan kata apa? Anak kat rumah kamu, anak-anak isteri kamu kat rumah pun tak cukup makan, duk sibuk nak sedekah. Padahal dah cukup pun, tapi hasutan yang menyebabkan kita tak jadi nak buat ibadat. Berlaku tak? Kadang-kadang kita nak berzikir pagi, kadang-kadang kita nak baca Quran pagi, tapi datang pula syaitan hasut kita apa dah? Kemas rumah. Kemas rumah adalah kewajipan. Akhirnya kita habis kemas rumah sampai tak larat, sampai penat dan terlepas zikir, terlepas baca Quran. Okey. Langkah yang ketiga. Saddun, menghalang. Menghalang kita buat ibadat. Yang tadi dia melemahkan, tapi kadang-kadang kita lawan, kita buat juga. Yang ni menghalang terus. Langkah ketiga, terus dia halang kita buat ibadat. Contohnya
Contohnya, kalaulah zaman Nabi ada sahabat nak pergi berjihadkan, maka syaitan hasut. Kalau kamu pergi berjihad, kamu mati syahid, siapa nak tanggung anak isteri kamu? Kamu sanggup tak biarkan mereka dalam keadaan merempat, meminta sedekah? Jadi akhirnya dia kata apa? Betul juga. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, inna syaitan ya'idukumul faqra. Inna syaitan ini surah Al-Baqarah. Wa ya'murukum bil fahsya. Allah kata apa? Inna syaitan. Boleh cek ayat berapa ni? Sesungguhnya syaitan ya'idukum, memberi amaran pada kamu. Memberi amaran pada kamu pada al-faqra. Kalau kamu sedekah, kalau kamu bagi duit banyak-banyak, kamu akan jadi fakir. Anak kamu masih kecil kan, sekolah pula yuran dah mahal, nak masuk universiti lagi mahal. Maka kalau aku bagi, betul juga boleh fakir ni. Tak cukup duit, nanti meminta. Dan wa ya'murukum, syaitan sentiasa menyuruh kamu bil fahsya. Fahsya di sini ialah maksud dia bakhil. Jadi kerja syaitan suruh kita menjadi orang bakhil. Ini maksud menghalang. Menghalang apa? Sedekah. Menghalang berjihad. Kadang-kadang kita nak pergi ke masjid kan, syaitan hasut kita sampai akhirnya tak pergi apa dah. Salat berjemaah di rumah. Salat berjemaah di rumah. Ajar anak isteri kamu salat berjemaah. Sedangkan sunnah Nabi, Nabi tak pernah salat berjemaah dengan keluarga di rumah. Salat 5 waktu. Jadi kalau nak ajar anak isteri, bukan di rumah, di masjid. Memang ada pendapat mengatakan boleh kita solat jemaah di rumah, tapi pendapat tu tidak ada dalil yang kuat. Dalil yang paling kuat, bapa ataupun suami kena solat jemaah di masjid. Tapi syaitan hasut sampai kita tak pergi beribadat. Alasannya apa? Solat dengan isteri, solat dengan anak, bimbing mereka. Kalau kamu tak solat dengan mereka, mungkin mereka tak reti solat. Okey. Yang keempat, langkah syaitan ialah kamu nak buat juga amalan. Kamu nak buat juga. Okey, buatlah. Tapi langkah keempat syaitan merosakkan amalan kamu. Dah salat, dah puasa, dah haji, dah sedekah, dah umrah, tapi akhirnya terbatal. Macam mana boleh terbatal? Iaitu dengan kita sebut pada orang, kita cerita pada orang, saya pergi umrah ni dah kali ke-5 habis. Mula-mula niat dan ikhlas kerana Allah, dah jadi pahala, dah jadi ibadat, tapi syaitan tak akan berhenti. Syaitan akan rusakkan amalan yang memang dah jadi pahala. Kadang-kadang kita sedekahkan, setelah 5 tahun kita pergi ke satu tempat, orang tanya, siapa yang buat masjid? Saya lah. Setelah 5 tahun syaitan rusakkan amalan kita. Dan jangan kita lupa dalam satu hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, 3 jenis manusia yang paling awal dicampak dalam neraka. Siapa ni? Yang tak beramal? Tak, yang beramal. Apa amalan mereka? Sangat hebat. Pertama, yang membaca Quran, yang berilmu. Kerja dia baca Quran, kerja dia tadabbur, kerja dia mengajar. Tapi yang pertama dicampak dalam neraka. Sebab apa? Bahana syaitan. Syaitan yang rosakkan amalannya. Dia baca Quran, dia mengajar supaya dikatakan dia orang yang alim. Supaya dikatakan dia adalah orang yang berilmu. Kadang-kadang imam suka baca sedap dalam solat, baca pula suara dengan berlagu-lagu. Maka imam ni kalau tak ikhlas, dia yang akan pertama dicampak dalam neraka. Sebab itu kerja syaitan. Yang kedua, orang yang sedekah. Dah sedekah dah, cantik amalan dia, sedekah pula banyak. Tapi yang pertama dicampak dalam neraka. Sebab apa? Dia sedekah supaya dikatakan jutawan ataupun dermawan. Jutawan dan dermawan. Habis. Kerja siapa tu? Kerja syaitan.
Yang ketiga, yang pertama dia campak dalam neraka ialah orang yang berjihad pada jalan Allah. Cantik amalan soleh dia, tapi dirosakkan oleh syaitan. Berjihad supaya dikatakan dia adalah orang yang berani. Dia orang yang mempertahankan Islam dalam apa keadaan. Akhirnya yang pertama dicampak dalam neraka. Okey? Jadi langkah syaitan ni banyak sebab masa pun dah habis. Jadi saya sebut sampai 4 je. Kalau ada masa kita akan sambung. Ada masa kita akan sambung. Jadi kesimpulan yang kita belajar hari ini ialah apa yang Allah nak bagi tahu. Apa yang Allah nak bagi tahu? Pertama, Islam tak boleh pilih-pilih. Islam bukan agama ikut pilihan kita. Islam adalah agama yang ikut pilihan Allah. Bila masuk kaki, kena masuk satu badan. Jangan masuk kaki tapi tangan tak masuk. Masuk kepala, badan tak masuk. Satu. Yang kedua, jangan ikut langkah syaitan. Orang tanya apa langkah syaitan? Kalau ikut ayat ni, langkah syaitan ialah tak masuk Islam secara keseluruhan. Solat, puasa tapi bukan aurat, itu langkah syaitan. Solat, haji, umrah tapi aurat tak jaga. Stocking tak pakai bagi wanita. Jangan. Itu langkah syaitan. Solat, tapi solatnya tak sama dengan Nabi. Itu langkah syaitan. Solat, puasa, haji, tapi cara didik anak ikut suka dia je. Ikut apa yang orang cakap. Bukan ikut apa yang Al-Quran cakap. Itu langkah syaitan. Jadi berhati-hati walaupun kita orang beriman. Sebab ini perintah kepada orang beriman ni. Kalau orang munafik tak ada masalah. Memang munafik itu adalah rakan kongsi syaitan, tak ada masalah. Munafik dengan syaitan dia ada MOU. Tapi kita orang beriman jangan. Berapa ramai orang yang mengaku beriman, pada zahirnya beriman, tapi setiap hari mengikut langkah syaitan. Solat, pergi masjid, pergi kelas agama, tapi akhirnya akhlak dia tak sama dengan akhlak Al-Quran. Okey? Jadi saya rasa cukup setakat ni. Pada diri orang yang terkena gangguan, bagaimana orang yang dengki khianat pada manusia lain bila boleh menghantar syaitan memasuki jantung dan salur darah manusia sehingga jadi sakit tubuh badan dan kadang-kala histeria. Okey, soalan ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ke? Berkenaan dengan ilmu sihir. Allah kata ilmu sihir ni memang ada. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Allah kata mereka ikut apa yang dibaca oleh syaitan. Orang yang belajar sihir, orang yang menyihirkan orang, Allah kata mereka ni sebenarnya mengikut langkah-langkah syaitan. Dan Nabi Sulaiman, sebab orang Yahudi mendakwa mereka belajar sihir ni daripada Nabi Sulaiman, Allah menafikan. Wama kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak pernah kafir. Apa maksud dia? Nabi Sulaiman tak pernah belajar sihir dan tak pernah mengajar. Sebab belajar sihir kafir, mengajar sihir kafir. Tapi ilmu sihir ada tak? Ya, ada. Yang kafirnya siapa? Walakinna syayatin kafaru. Tetapi syaitan yang kafir. Sebab apa syaitan kafir? Sebab belajar ilmu sihir. Kemudian Allah bagi tahu lepas tu, wama hum bidarrina. Syaitan ataupun manusia tidak boleh memudaratkan manusia dengan ilmu sihir, tak boleh. Illa biiznillah. Mereka dengan izin Allah. Jadi bila orang tu kena sihir, jangan nampak orang. Jangan nampak syaitan. Jangan nampak jin. Tapi nampaklah Allah. Sebab yang boleh memudaratkan manusia hanya Allah. Syaitan tak ada kuasa langsung. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, tipu daya syaitan dhaifah, sangat lemah. Allah sebut dalam Quran, tipu daya syaitan dhaifah, sangat lemah. Jadi kalau syaitan lemah, tipu daya lemah, tiba-tiba kita takut menunjukkan kita lebih lemah daripada syaitan. Jadi bila berlaku kena sihir sampai sakit apa semua, percayalah berlaku dengan izin Allah. Dan bila berlaku dengan izin Allah, pasti ada hikmah. Jadi langkah pertama kena yakin berlaku dengan izin Allah. Langkah kedua kena bersangka baik kepada Allah.
Allah tak mungkin izinkan perkara itu berlaku melainkan ada hikmah dan mesti ada kebaikan untuk kita. Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga yang kamu tak suka, termasuklah kena sihir, moga-moga ia adalah khairun, lebih baik untuk kamu. Sebagaimana seorang wanita di zaman Nabi yang biasa kita dengarkan, kisah dia wanita yang kena penyakit sawan. Tak sedar diri kan. Tapi masa dia tak sedar tu, aurat dia terbuka, maka dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi supaya Nabi berdoa supaya Allah sembuhkan dia. Tapi yang paling dia takut bukan penyakit sawan. Yang paling dia takut ialah aurat dia terbuka, iaitu dosa. Hanya orang beriman. Orang beriman tak takut pada penyakit. Sebab penyakit itu kadang-kadang penyebab manusia masuk syurga. Penyakit kadang-kadang penyebab manusia masuk syurga. Tetapi dosa 100% penyebab manusia masuk neraka. Jadi takutlah sebab yang memasukkan kita ke neraka. Jangan takut, jangan risau benda yang kadang-kadang jadi sebab untuk kita masuk syurga dan dapat darjah tertinggi di sisi Allah. Maka Nabi bagi pilihan pada wanita ni, kalau kamu sabar dengan penyakit ni, mana penyakit ada kebaikan, maka bagi kamu syurga. Rupa-rupa Allah bagi penyakit sawan pada wanita ni, sebenarnya Allah nak mudah laluannya ke syurga. Dengan apa? Bukan dengan nikmat, bukan dengan sihat, dengan penyakit. Tapi kalau kamu nak sembuh, aku boleh doa kata Nabi, dan kamu akan sihat. Tapi tak ada jaminan syurga. Subhanallah. Sihat tak ada jaminan syurga, sakit ada jaminan. Kita pilih yang mana? Subhanallah, wanita ni walaupun kulit hitam, walaupun tak pernah masuk universiti, tapi dia beriman dengan Allah. Tahap iman dia jauh lebih tinggi daripada pelajar universiti. Maka dia pilih jalan selamat ke syurga. Bukan jalan selamat di dunia. Dia kata pada Rasulullah, aku pilih sabar dengan penyakit ni. Sebab apa? Sebab laluan untuk ke syurga kena sabar. Maka apa masalah? Memang aku hidup untuk syurga. Cuma aku minta satu je, engkau berdoalah supaya bila datang penyakit ni, aurat aku tidak terbuka. Wanita yang ada penyakit, yang ketika sakit tak sedar diri, masih takut pada dosa. Tapi malangnya sekarang, berapa ramai wanita yang tak sakit, yang waras, yang sedar, tapi tak takut bila buka aurat. Sebab apa? Sebab tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, tertipu dengan dunia dan mengikut langkah-langkah syaitan. Jadi kepada yang kena sihir sampai sakit apa semua, langkah pertama, yakinlah dia datang daripada Allah. Jangan anggap itu daripada manusia, daripada syaitan. Syaitan, manusia tak ada kuasa nak memudaratkan. Semua berlaku dengan izin Allah. Yang kedua, bersangka baik. Bila datang daripada Allah, pasti baik. Yang ketiga, kadang-kadang Allah nak bagi syurga pada kita dengan musibah, bukan dengan nikmat. Berapa ramai yang dapat nikmat, memudahkannya ke neraka. Dan berapa ramai yang dapat musibah, memudah laluannya ke syurga. Tapi dalam masa yang sama, berusaha untuk berubat. Kalau dah berusaha, dah macam-macam kita usaha, duit pun dah habis banyak, tak sembuh juga, yakinlah itu adalah kehendak Allah. Yakinlah itu adalah terbaik untuk kita. Lagi pula kalau kita sihat, cuba bayangkan, kalau kita sihat agak-agak lah, kalau kita tak kena sihirkan, berapa ramai yang tak kena sihir, sihat walafiat, buat dosa setiap hari. Buka aurat, berhias, tunjuk aurat daripada depan lelaki. Sebab apa? Puncanya dia sihat. Punca bukan makna saya kata tak payah minta sihat, tapi saya nak beritahu yang Allah takdirkan itulah yang terbaik pada kita. Tapi dalam masa sama, usahakan untuk sembuh. Kalau dia takdirkan tak sembuh, yakinlah itu adalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang salafus salih, dia kata, bila aku minta doa kepada Allah, Allah bagi. Yang aku minta, aku bersyukur. Sekali syukur. Tapi bila aku minta pada Allah, Allah tak bagi, aku 10 kali syukur. Kenapa? Sebab bila aku minta Allah bagi, itu pilihan aku. Tapi bila aku minta Allah tak bagi, itu pilihan Allah. Walaupun tak dapat, tapi pilihan Allah pasti terbaik. Jadi dia 10 kali syukur bila Allah tak bagi dibanding dengan apa yang Allah bagi. Wallahu a'lam.
Bagaimana mengelakkan tertipu dalam beramal? Contoh yang Ustaz bagi. Bersedekah tapi akhirnya dia saya dah sebut tadi kan, bagaimana nak mengelak daripada tertipu. Ilmu je. Ilmu. Sebab itulah syaitan. Ada kata, dia asar bukan hadis. Asar, kata syaitan apa dia? Aku lebih mudah menipu 1000 orang yang beribadat daripada seorang yang berilmu. Dengar? Syaitan kata, aku lebih mudah menipu 1000 orang yang beribadat yang tidak ada ilmu daripada seorang yang berilmu tapi masa tu dia tak beribadat. Sebab apa? Sebab orang bila berilmu dia tahu langkah-langkah syaitan. Cara syaitan nak menipu kan, macam mana nak simpan amalan dia supaya terus kekal jadi pahala, tak dihapuskan, tak dibinasakan oleh. Jadi apa-apa ilmu. Tengok kita tadabbur Al-Quran. Ini daripada Al-Quran kita tahu langkah-langkah syaitan. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran mungkin kita tak tahu. Dan sebab itu juga saya sebut wahyu pertama turun pada Nabi ialah Iqra. Kemudian lepas tu apa dia? Allah yang mengajar kamu bil qalam. Pun ilmu. Jadi ilmu caranya pertama cara dia baca. Yang kedua tulis. Kata ulama, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi sebab itulah bila belajar kena tulis, kena catat. Kalau tak hilang macam tu je. Sebab ilmu ni macam binatang buruan. Dia cepat lari, dia cepat lupa. Jadi kalau tak catat habis. Jadi cara terbaik daripada ditipu oleh syaitan ialah dengan ilmu. Bacalah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, belajarlah hadis-hadis Nabi, insya-Allah amalan kamu selamat. Dan syaitan tak akan berjaya untuk menghapuskan ataupun menipu kamu. Macam mana dengan seseorang bila dia bersedekah dan ada ujub dalam dirinya, tetapi sorang-sorang cepat-cepat sedar, okey. Sorang-sorang cepat-cepat sedar dan cepat-cepat istighfar, okey. Itulah kerja syaitan. Bahkan bila ada unsur-unsur nak rasa sombong, nak rasa ujub, itulah tanda kita orang beriman. Sebab syaitan tak kacau kecuali orang beriman. Kalau jenis yang tak beriman ni, syaitan memang dah lepas. Sebab dia memang dah ada kad member syaitan. Yang selalu kena hasut ni biasa orang yang beriman lah. Yang ni yang syaitan nak kacau, nak hasut, nak rusakkan amalannya. Jadi cepat-cepat istighfar, lupakan. Kalau dia cepat istighfar, pahala dia tak rusak insya-Allah. Jangan simpan lama. Wanita paling banyak dah. Wanita paling ramai masuk neraka dan paling senang masuk, paling banyak masuk neraka, paling senang. Betul. Paling senang lah dari segi teori lah. Dari segi teori. Tapi praktikalnya paling susah. Kenapa? Tahu tak apa sebab yang Nabi cakap wanita ni paling ramai masuk neraka? Tahu tak apa sebab? Tahu tak wahai wanita? Sebabnya ialah mulut ni. Mulut tak boleh tahan. Yang paling tak tahan dengan siapa? Dengan suami. Nabi kata mereka ni yang ramai, wanita yang ramai masuk neraka sebab selalu mengingkari kebaikan suami. Tengok sebab utama. Kadang-kadang suami buat banyak kebaikan, tapi ada satu je kesalahan. Habis dia hentam, dia kutuk suami dia, macam suami tak pernah buat baik. Ini tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Apa hukum orang yang mendakwa beriman dengan Al-Quran tapi menolak hadis? Sebenarnya tak beriman. Ahmad Faizal, bila dia mendakwa, itulah tanda dia tak beriman. Iman tak boleh didakwa-dakwa. Sebab tu banyak Allah menafikan orang munafik yang mendakwa beriman. Orang beriman tak pernah mendakwa. Bahkan orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia beramal soleh, semakin dia takut amalannya tak diterima. Bukan semakin dia mendakwa. Jadi bila mendakwa je, itulah bukan orang beriman. Ciri-ciri bukan orang beriman. Bahkan Allah tempelak orang manusia yang suka mendakwa diri dia beriman. Allah sebut dalam surah An-Najmu. Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri kamu bersih, jangan kamu rasa diri kamu dah beriman, jangan kamu rasa diri kamu dah selamat. Jangan. Allah kata haram.
Lepas tu Allah beritahu, wallahu a'lamu bimanittaqa. Sebab apa? Sebab Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Mulut kamu cakap bertakwa, mulut kamu cakap beriman, tapi Allah tahu sebenarnya dalam hati kamu. Bila mendakwa je, itu penyakit, itu perasaan. Jadi jangan mendakwa, sentiasalah takut walaupun amalan kita banyak mana sekalipun. Mahu pendapat ustaz berilmu tapi beramal dengan amalan yang salah. Contoh, pasal lilin waktu malam raya. Sebenarnya dia tak berilmu lah tu. Ilmu, kena faham, ilmu yang sebenar, bila sebut ilmu, ulama mengatakan ilmu yang membawa kita kena Allah. Ilmu yang membawa kita taat kepada Allah. Ilmu yang membawa kita ikut sunnah Nabi. Itulah ilmu. Jadi bila ilmu tak sama dengan yang Nabi buat, itu bukan ilmu. Allah sebut dalam Quran, "Famaza ba'd al-haqqu min rabbika." Kebenaran itu hanya daripada Allah. Kebenaran, ilmu yang sebenar hanya daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau daripada Rasul pun, sebab yang Nabi cakap adalah wahyu, maka itulah ilmu. Kemudian Allah sebut, "Famaza ba'dal haqq illa dhalal." Tidak ada yang selepas kebenaran yang daripada Allah dan Rasul, melainkan semuanya tak betul. Jadi bila dia pasang lilin waktu malam raya, sebenarnya itu bukan ilmu, itu kejahilan. Ilmu mesti bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Ustaz, di mana saya boleh belajar nak didik anak-anak ikut Al-Quran dan Sunnah? Ya Allah, susah nak jawapan. Sebab apa? Saya pun tak jumpa lagi sekolah tu. Kita sama-sama fikir dan sama-sama cari. Semua sekolah yang belajar Quran dan Sunnah ni rasanya ada kelemahan, ada kekurangan. Nanti PM saya lah. Kalau semua kerja dilakukan oleh isteri dan masih dimarah oleh suami. Ini soalan aja Ustaz. Ya tak apalah. Suami saya adalah seorang yang terbaik. Hai, jangan perasan pula. Jangan cakap suami yang terbaik anugerah Allah pada saya. Jangan cakap, tarik balik. Kita tak boleh menghukum manusia. Minta maaf. Minta maaf, ada satu hadis, seorang isteri, suami dia meninggal, sahabat Nabi lah. Nabi pun pergi ziarah. Lepas tu, isteri ni cakap apa? Hani'an laka. Dia kata, bertuahlah kamu. Dia cakap kepada suaminya yang dah meninggal. Maksud dia apa dah? Dia rasa suami dia adalah terbaik. Suami dia ada ahli syurga. Siapa ni? Sahabat Nabi. Bila Nabi dengar, Nabi tegur. Macam mana kamu tahu suami kamu adalah yang terbaik? Macam mana kamu tahu suami kamu ada ahli syurga? Semua tu adalah ilmu ghaib. Allah saja yang tahu. Siapa beritahu kamu? Aku pun tak tahu. Nabi tegur. Ini hadis sahih. Maksud apa? Jangan ambil hak Allah. Yang menentukan manusia baik ataupun tak Allah. Allah sebut dalam surah An-Najm tadi kan, Allahu a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jangan sesiapa mendakwa dirinya ke ataupun orang yang dia sayangi. Cuma kita boleh sebut, semoga suami aku adalah orang yang terbaik. Semoga suami aku adalah ahli syurga. Itu okey. Soalan dia apa tadi? Okey, kalau semua kerja dilakukan oleh isteri dan mudah dimarahi, masih dimarahi oleh suami. Jadi soalannya apa? Kena sabarlah. Satu, bagi pihak isteri, kena sabarlah. Sebenarnya kerja rumah ni tak ada dalil yang jelas. Siapa yang sepatut buat? Ada dalam kitab fiqh kata itu tanggungjawab suami. Tapi dalil yang jelas tidak ada. Sebab tu satu masa Sayyidina Ali Fatimah, anak Rasulullah, mengadu kepada Nabi, dia kerja banyak dan Ali pula miskin, jadi semua kerja kena buat, uli tepung dan sebagainya. Bila dia mengadu pada Nabi, apa yang Nabi bagi pada Fatimah? Apa Nabi bagi pada Fatimah? Kalau kerja rumah tu kewajipan suami, nescaya Nabi suruh Ali. Nabi nasihat pada Ali, kamu kena bantu. Tapi yang Nabi bagi pada Fatimah ialah, sebelum tidur, aku tak nak bagi orang gaji, pembantu. Tapi aku nak bagi yang lebih baik daripada pembantu rumah. Apa dia? Setiap kali sebelum tidur, kamu bacalah zikir subhanallah 33 kali.
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah, apa hikmah ni? Fatimah minta pembantu, Nabi bagi zikir. Kalau kita minta pembantu rumah pada suami, lepas tu suami bagi zikir, kita boleh senyum ke sakit hati? Apa maksud dia? Sebenarnya Nabi nak bagi kefahaman kepada Fatimah, yang kamu rasa berat tu, kerja rumah ke kerja apa, kamu rasa berat, kamu rasa terbeban, sebab mungkin hubungan kamu dengan Allah ada masalah. Mungkin kamu buat tak ikhlas. Maka baiki hubungan kamu dengan Allah. Selalulah berzikir pada Allah. Selalulah puji Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah berzikir pada Allah menenangkan hati? Jadi kalau kita selalu ingat pada Allah, selalu berzikir pada Allah, jiwa kita tenang. Bila jiwa tenang, kerja banyak pun jadi tak banyak. Kerja berat pun rasa ringan je. Sebab apa? Kita tak fikir kerja banyak, kita fikir, ya Allah, pahala banyaknya. Lagi banyak aku buat, lagi banyak pahala kalau aku ikhlas. Maka dengan zikir kepada Allah, dengan hubungan kepada Allah, boleh menjadikan kerja kita mudah dan ringan. Saya bukan nak bela suami ni, bukan nak bela suami, tapi kadang-kadang kita cakap suami, ada suami yang macam tu kan, memang malah buat kerja rumah. Kalau kita nasihat pun tak, maka kita cari alternatif supaya kerja kita yang berat tu rasa ringan. Caranya yang Nabi ajar kepada Fatimah. Kalau kita nak baca zikir sebelum tidur, 33 subhanallah, alhamdulillah, 33 Allah. Kalau itu pun tak mampu, memang kita ada masalah lah. Kita sendiri pun ada masalah dengan Allah. Maka dengan suami pun biasalah tu. Kadang-kadang nak baca 33, sempat 333 je, tak sampai 33 pun. Okey, cukup kita sambung akan datang insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas akan datang besok insya-Allah, besok pukul 10.30. Surah Al-Jumu'ah ayat keempat. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.